Hai semua, di video kali ini Cikgu Nur nak share bahagian C. Yang lepas kita dah share, saya dah share set soalan bahagian A dan B untuk set Mahir Matematik untuk pelajar PT3. Kali ini kita sambung balik untuk bahagian C. Okey, jom kita go through sama-sama. Jawab semua soalan. Nombor 26. Rajah 14 menunjukkan beberapa nombor pecahan. Okey, ini nombor pecahan. Negatif 1/8, 1/7, 1/5, negatif 1/6 dan 1/9. Nyatakan pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Apakah pecahan terkecil dan apakah pecahan terbesar? Okey, cuba jawab dulu. Okey. Saya harap kamu dah jawab Okey, kita jawab soalan ni. Kita kena, untuk elakkan kekeliruan, kita susun dulu. Ni yang first, negatif 1/8. Betulkah yang ni yang first? Tak. Sebenarnya negatif 1/6 yang first. Sebab semakin besar nilai di bawah dia, semakin kecil nombor dia. Tapi ini negatif. Okay. So ni yang lagi besar. Negatif 1/6. Tersusun dulu. Potong. Seterusnya negatif 1/8. Susun. Potong. Kemudian 1/9. Kemudian 1/7. Dan last kali 1/5. Okay. So manakah yang paling kecil? Negatif 1/6. Yang paling besar ialah 1/5. Senang kan? Okey. Seterusnya. Rajah 15 menunjukkan suatu garis nombor. Nyatakan nilai P dan Q. Okey. So, macam mana kita nak cari nilai P dan Q? Kita tengok dia punya nombor yang dah diberi. P, negatif 0,9, negatif 0,3. So, kita cuba cari yang ni dulu. Ini, nak cari dia titik tengah lah sebab dia point titik tengah. So, negatif 0,9 tambah negatif 0,3 bahagi dengan, bahagi dengan 2. Negatif 0,9 tolak dengan negatif 0,3. Negatif 1,2 bahagi 2. Negatif 0,6. Okay. So, negatif 0,3 tolak 0,6. Negatif 0,9. Kita letak dulu. Negatif 0,6. Okay. So, sekarang ni beza antara ni dengan yang ni adalah negatif 0,3. Kita kena tahu jarak antara ni. So, jarak antara ni dengan ni adalah negatif 0,3 tolak negatif 0,6. Negatif 0,3 tambah 0,6 jadi 0,3. So, setiap senggatan ni mempunyai nilai 0,3. So, sini 0,3. Ini 0,3. Dia tolak. So, negatif 0,9 tolak P tolak 0,6 adalah negatif 1,5. Yang ni pula 0,3, 0,3. 1, 2. Negatif 0,3 tambah 0,6, 0,3. Kita tulis sini negatif 1,5. Dan satu lagi. Negatif 0,3 tambah 0,6. Tambah 2 ni 0,3, 0,3. Jadi
0.3 lah. Okay. Okay, settle So make sure anda tahu senggatan dia berapa. Lepas tu anda boleh cari lah P dan Q ni. Faham Settle. Kita pergi muka surat seterusnya. Okay, B. Rajah 16 menunjukkan ruangan jawab. Rajah 16 menunjukkan menunjukkan sebuah poligon bersisi 6 yang tidak lengkap. Lukis poligon itu. Okay, ni soalan dia. Rajah 16 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah poligon bersisi 6 yang tidak lengkap. Lukis poligon itu. Okay, jadi 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Settle. Namakan poligon itu. Ni hexagon. So jangan tulis ni. Kita tulis dekat jawapan dia. Hexagon. Semula. Bagi cantik sikit. Hexagon. Okay. Seterusnya, nyatakan bilangan perpenjuru. Okay, bilangan perpenjuru, kita ada rumus kita, iaitu N darab N tolak 3 bahagi 2. Ini rumus untuk perpenjuru. Yang mana N ni adalah bilangan sisi poligon itu. N adalah bilangan sisi poligon itu. So, kita ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vertex, 6 point ni, dan 6 sisi. So, masukkan 6 tolak 3 bagi 2. So, jawapan dia 6.3, 6.3, 3, 6, 18 bagi 2, 9. Settle Ataupun dari segi gambar rajah dia, saya lukis bawah ni maksud dia, bilangan perpenjuru macam ni. Okay, ni hexagon kita tadi, saya lukis semula. Saya tukar color, supaya senang faham. Okay, ini bilangan perpenjuru. Ini perpenjuru ni sampai sini. Ni baru 1, 2, 3. Dah 3 penjuru. Okay, dia sini tak boleh. Dia kena, jangan lalu sebelah dia. 3. Okay, 3 dulu. Tulis 3. Ni pula 4, 5, 6. Maknanya 3 lagi lah. 3 tambah 3. 1, 2, 3. Lepas tu ada lagi 1, 2. Okay, tambah 2. Satu lagi. Okay, ni 1 tambah 1. So, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. So, sama lah atas dengan bawah. So, ini kalau lukisan yang hexagon boleh lah buat macam ni. Kalau dia minta kita buat, kalau ada yang 100 gon, macam mana? 200 gon, jadi kita kena pakai formula. Okay, settle Seterusnya, soalan yang C. Ini soalan apa? Soalan mana ni tadi? 26C. 26C. Rajah 17
menunjukkan markah yang diperoleh oleh 30 orang murid dalam suatu kuis. Berdasarkan data pada Rajah 17, lengkapkan jadual 1 pada ruangan jawapan. Okay, dia minta kita lengkapkan jadual bawah ni. Ni jadual 1. Saya kecilkan sikit dulu. Okay. Rajah 17 menunjukkan markah yang diperoleh 30 orang murid dalam suatu kuis. Berdasarkan pada Rajah 17, lengkapkan jadual 1 pada ruangan jawapan. So, kita kena kira satu-satu lah. Satu-satu kena kira. 1 hingga 10, 11 hingga 20. Kita ambil 1 hingga 10 dulu. 1 hingga 10. 1 hingga 10. Tak ada. Ni ada. Ni ada 1. Kita tulis dulu sini. 1. 2. Kita guna kaedah yang benda yang pakai lidi tu. 3. 3 je. Betul lah. Sebab memang dia tulis 3 dah sini. Okey. 11 hingga 20. Dah siap. Kita tanda lah. 11 hingga 20. 11 hingga 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. So 6. Ada 6, tulis 6. 11 hingga 20 kita letak 6. Okey, seterusnya nombor apa? 21 hingga 30. 21 hingga 30. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Betul tak 5? Betul tak 5? Kira sekali lagi. Kira sekali lagi. Okey. Satu. 21 hingga 30 ha. 2. 3. 4. 5. 6. Oh, ada 6. Okey, ada 6. Seterusnya, yang data kita nak ialah 31 hingga 40. 31 hingga 40. 31 hingga 40. 1. 2. 31 hingga 40. 3. 4. 5. 6. Okey, so kita ada 6. 6, 7. Sorry. Kita ada 7. Okey. Dan satu lagi 41 hingga 50. 41 hingga 50. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. 4,
78. Okay. So make sure kita kena cukup 30 sebab kita ada 30 orang pelajar. 8 tambah 7 15, 15 tambah 6 21, 27 30. So betul lah 30. Make sure kena bilangan dia cukup lah. Kena tambah balik. Settle yang bab ni. Bab ni C1, C2. Hadiah akan diberi kepada murid yang dia memperoleh markah melebihi 30. Berdasarkan jadual 1, hitung peratus murid yang akan menerima hadiah. So, di sini kita tukar color pen biru. Okey, kita markah 30 ke atas akan dapat hadiah. Markah 30 ke atas akan dapat hadiah. So, berapakah persen lebih 30 hitung peratus murid akan menerima hadiah. So, kita 15 per dengan 30 darab 100. Ni 2, ni 1. 1, 50. So, akan ada 50%. Okey. Settle Seterusnya, soalan nombor 27. Rajah 18 menunjukkan dua jenis penjemahan A dan B. Soalan dia, namakan penjemahan A dan penjemahan B. Nyatakan dua ciri objek yang kongruen. Okey, namakan penjemahan A. A adalah penjemahan translasi. Ya ke? Pantulan. Okey. A adalah pantulan. Sebab apa pantulan? Tengok balik. Sebab ini, ni. Ni, ni. Ni diibarat sebagai cermin. Satah cermin. Okey. So ni pantulan. A pantulan. B. B pula macam mana ni? Ni gerak kereta dekat sini. Okey, sebenarnya dia adalah macam ni. Kereta tak ada gerak macam ni. Dia gerak macam ni. So, ini adalah locus, putaran. Rotation, putaran. Okey. Okey, seterusnya nyatakan dua ciri bagi objek yang kongruen. Okey, yang ni sebelum dan selepas dia, penjemahan dia, saiz dia sama tak? Sama kan? Walaupun dia pantulan atau putaran, so dua-dua sama saiz. Dua-dua sama saiz. Kalau ada lebih besar, cakap lebih besar, membesar ataupun mengecil. Kalau kes ni, untuk dua karakteristik ni, dua-dua sama saiz. Okey, sorry, bukan sama saiz sorry. Satu sama saiz, yang kedua sama bentuk. Bentuk dia tak berubah. Dua ciri objek iaitu sama saiz dan sama bentuk. Settle Seterusnya, Raj mendeposit 10,000 ke dalam akaun simpanan di sebuah bank dengan kadar faedah 5% untuk tempoh 2 tahun. Faedah dikompon 3 bulan sekali. Itu nilai matang yang diperoleh oleh Raj. Okey, ini
anda kena biasakan jawab buat latihan. Jadi kita ada formula kita dalam buku, ada MV sama dengan P 1 tambah R over N kuasa NT. Okey, saya terangkan satu-satu. M ni matched value, saya besarkan sikit. Matched value, nilai matang. P principal value. R rate of interest. Kadar faedah tahunan, ni per year. N number of compound, bilangan compound per year. T number of terms, berapa lama. Okay, so just masukkan dalam formula, anda akan dapat dapat nilai matang yang diperoleh oleh Raj. Okay, so ini dia formula dia. Okay, ini P, principal value dia. Ini R, rate of interest. Ini T, terms, number of terms. Ini pula tricky sikit je, faedah compound per year. Ini 3 bulan sekali, maknanya setahun dia ada 4 kali, iaitu 12 bahagi 3 dapat 4. So 4 ni adalah N, number of compound per year. So kita cuma masukkan terus 10,000, 1 tambah R kita 0.05, 5%, divide by 4, number of compound, kuasa N, number of compound 4, darab number of terms 2. Okay, masukkan dalam calculator. Kita masukkan dalam calculator. RM10,000 kurungan 1 tambah 0.05 per 4 kurungan kuasa, ini kurungan 4 darab 2, 8 lah. Kita dapat, kita tukar mod dulu, ambil yang fix tu 2, sebab nilai wang adalah sen, 20 sen, 30 sen, 2 titik perpuluhan, iaitu 11.04486. 11.044 ringgit 86 sen. 9,044 ringgit 86 sen. So ini matching value. Okay, masukkan saja dalam formula, terus dapat. Make sure anda biasakan jawab soalan-soalan macam ni. Okay, seterusnya. Okay, untuk seterusnya, Joe ingin membeli, bagi besar sikit. Joe ingin beli sebuah kereta yang berharga RM92,000 dan dia telah menjelaskan 8% wang perdaluhan daripada harga kereta. Bank telah meluluskan pinjaman dengan kadar faedah 2.65% setahun untuk 9 tahun. Itu jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik oleh Joe. Okey.
Jadi Joe ingin membeli sebuah kereta berharga 92,000. Dia telah menjelaskan 8% wang pendahuluan. So deposit 8% dia dah settle. Itu 0.08 darab 92,000. So, kita dapat 0.08 darab 92,000. 7360. 7360 dah settle. RM 7360 dah settle. Sekarang ni bank telah meluluskan pinjaman dengan kaedah faedah 2.65% untuk 9 tahun. Berapakah jumlah pinjaman yang perlu bayar balik oleh Joe? So 92,000 tolak 7360. Okey, berapa baki? Dia dah bayar book ini, dah bayar deposit. So baki daripada tu, baki tu bank telah luluskan pinjaman lah. Jadi 92 tolak 7360, 84640. 84640. So amount ni yang akan bank akan charge interest. Berapa persen setahun? 2.65%. Jadi 2.65% setahun. Oleh itu, dia dah berapa tahun? 9 tahun. Selama 9 tahun. 2.65 bagi 100 kali 8464640. Okey. So 2.65 bagi 100 kali 84640. 84640. 22,000. Betul tak 2.65 bagi 100 darab 84640. Okey, ni betul lah untuk 1 tahun. Kita kena yang selama 9 tahun kali 9 segi. Okey, kali 9. RM20,186.64. 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 So ini amount interest yang bank kenakan kepada Encik Joe. Oleh itu berapa baki? Kita kira semualah, senang. So 92,000. Okey. Tambah okey, jadi 92,000 tambah 20,000. Kita tambah dulu semua. 20,186. 20,186.64. Okey. Tolak ini yang interest 9 tahun. Ini asal. Tolak yang dia dah bayar 7,360. So berapa baki? Sekejap. 92,000 tambah 20,186.64 tolak 7,360. 7,360.
104,826. 104,826 persen, 64 sen. So ini baki yang Cik Jo kena bayar. Baki yang Jo kena bayar itu RM104,826.64. Okey, cukup untuk setakat ni saja. Kita akan sambung bahagian C ni di part yang kedua. Ni dah 33 minit. So kamu boleh rehat dulu. Take your time, pergi minum air dulu. Nanti boleh tengok video yang berikutnya. Okey, jangan lupa untuk like dan follow serta subscribe channel Cikgu Indra. Saya Indra bin Hamzah. Assalamualaikum.